selaku pengurusi DUN Jabi Parlimen Setiaup, yang saya kasihi Timbalan Presiden PAS Pusat Tuan Haji Muhammad Sabu, yang saya hormati Yang Berhormat Tuan Haji Wahid Endut selaku Pusurujaya PAS Negeri Terengganu, merangkap ahli Parlimen Kuala Terengganu, yang saya hormati saudara Ustaz Yang Berhormat Ustaz Muhammad Noh Hamzah Adun Bukit Payung, merangkap pengarah Himpunan Kebangkitan Rakyat PAS ganti UMNO yang kelima, saudara saya saudara Ng Chai Heng DAP Terengganu, seluruh pimpinan PAS Negeri Terengganu, para tokoh veteran yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, salam sejahtera, kabare. 各位亲爱的丁家奴同胞，大家晚上好，Welcome. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur, alhamdulillah. Pasal iki bengi nyong iso teko nang kene. Ngomong Jawa iku. Malam ini saya bisa sempat baru pertama kalinya dijemput dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan di DUN Jabi Parlimen Setiaup ini. Dan saya cukup gembira kerana dapat bersua muka dengan ibu-ibu, bapa-bapa, adik kakak sekalian. Ambok mari sini nak hoyak ke demo. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dari Skincan. Saya dari Skincan Utara, pantai, pesisiran pantai negeri Selangor, Parlimen Sungai Besar. DUN Skincan ini sebelah kanan saya, sebelah kanan saya berjiran dengan seorang pemimpin yang tuan-tuan di Terengganu pun kenal. Beliau adalah tokoh UMNO yang hebat. Siapa dia? Hartoyo. Sebelah saya dia Sungai Panjang. Kalau dia Presiden Jawa Negeri Selangor, Ambok Timbalan. Sebelah kiri saya ada seorang tokoh hebat, kononnya lah pemimpin UMNO Selangor. Siapa dia? Samsing No Omar. Saya berada betul-betul di tengah-tengah, api kiri kanan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Payah ni tuan-tuan nak berlawan dengan dua tokoh korap UMNO ini. Korap, mereka bukan hebat apa, hebat korap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak kehadiran malam ini, memang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, ini membuktikan bahawa jentera PAS, rakyat PAS di Terengganu ini sudah bersiap sedia untuk kembali berkuasa di Terengganu ini. Boleh kata boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh sebab satu perkara yang cukup penting. Senario politik tanah air kita di negeri Selangor, kami diasak tiap-tiap hari melalui TV 3 suku. Utusan
orang yang manyu. Ini yang berlaku di Selangor. Wahal di negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat, diberkati Tuhan yang Maha Kuasa, air kita bukan saja ada melimpah air tuan-tuan dan puan-puan, tapi UMNO ni jadi jahat dulu, kini dan selamanya. Mereka tabur fitnah di mana? Di TV. Sebab kami Pakatan Rakyat pas di AP PKR enggak punya TV dong, radio pun enggak punya, surat khabar pun enggak ada, maka kita enggak bisa lawan di TV. Oleh yang demikian kami terpaksa adakan rapat umum seperti ini. Syukur alhamdulillah rakyat datang beri sokongan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih. Dan fitnah yang mereka taburkan itu sebenarnya hanya untuk menggelilukan rakyat di seluruh negara. Saya nak kupas sikit tentang air ini. Tentu orang Terengganu, sahabat-sahabat di Terengganu cukup khawatir apakah betul Selangor di bawah Pakatan Rakyat air sampai kering. Ini berat ni tuan-tuan, berat. Air di negeri Selangor tuan-tuan dan puan-puan, isu politik. Sebelum Pakatan Rakyat mengambil alih 2008, buat pertama kalinya perjanjian konsesi air sudah ditandatangani oleh Hertoyo dengan syarikat Syabas Puncak Niaga, yang mana CEO-nya Tan Sri Rozali Ismail, bekas bendahari UMNO di Selangor. Apabila Menteri Besar kita Tan Sri Halil Ibrahim, seorang tokoh korporat yang bukan keparat, dilantik sebagai Menteri Besar, beliau masuk pejabat, buka fail. Lepas buka fail, nampak perjanjian air ini berat sebelah, lebih cenderung kepada kepentingan kroni dan membebankan rakyat jelata, rakyat keseluruhannya. Maka dengan itu, kalau mengikut perjanjian, adik kakak semua, tuan-tuan dan puan-puan, 2009 tarif air naik ikut perjanjian 37%, 37% naik. Dan 3 tahun akan datang, yaitu 2012, naik lagi 25% ikut perjanjian. Kemudian 2015 25% lagi, 2018 15%, 2021 15%, sampailah 2030. Kita kira congat kiri kanan, kalau kita biarkan kontrak itu, rakyat di negeri Selangor, Melayu, Cina, India, Jawa, Banjar, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan akan dibebani dengan tarif air yang tinggi. Pada tahun 2030 kita dah kira air di negeri Selangor harga dia 1 liter RM3. Maknanya pada ketika itu cucu kita, anak kita, cicit kita minum air, minum di Selangor, mereka minum minyak RON 95, lebih murah daripada minum air tuan-tuan dan puan-puan. Sebab minyak RON 95 RM1.90, air RM3. Ini yang berlaku di negeri Selangor. Maka dengan itu, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin mengambil sikap kepedulian rakyat yang tinggi, kita tolak syarikat Syabas ini. Kita tak mau, tidak mengizinkan tarifnya dinaikkan. Maka mereka merenting, marah, sebab mereka enggak dapat fulus.
fulus tak dapat. Dan mereka ini cuba berpakat dengan Barisan Nasional, sebab tuan dia Barisan Nasional, kerajaan pusat. Kenapa saya kata begitu? Setiap kali perhimpunan UMNO, Agung UMNO di seluruh negara, di PWTC, banyak kali Syahbaz ini menaja kos untuk secara langsung. Tengok, kenapa dia tak taja kita, taja puak dia. Ini yang berlaku. Apabila kita lawan, mereka marah. Pada masa yang sama, Selangor mengambil kesempatan, kita laksanakan agenda merayakan ekonomi. Bukan saja kita tak bagi air naik harga, kita bagi air percuma kepada seluruh isi keluarga di negeri Selangor yang mempunyai meter individu 20 meter padu, tuan-tuan dan puan-puan. 20 meter padu. Ada kawan-kawan tanya, berapa 20 meter padu? Saya nak beritahu harga dia, nilai dia RM11.40 satu bulan. Satu bulan RM11.40. Tak kira siapa mereka, janji ada meter individu. Selangor punya penduduk 5 juta. Kita kira satu bulan Selangor membelanjakan 11 juta untuk air percuma ini, tuan-tuan dan puan-puan. 11 juta. Yang dulu zaman Hel Toyo, yang kononnya UMNO hebat, tapi air percuma enggak ada dong. Waktu kita laksanakan air percuma, Hel Toyo dengan sombong dan angkuh berucap di Dewan, dia beritahu kalau Pakatan Rakyat laksanakan air percuma, saya yakin, saya ramal Selangor akan bankrupt dalam masa 1 tahun. Wong Jawa ngomong bangkrut, bankrupt, pocan, ini main pocan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berkat sokongan, dukungan rakyat di negeri Selangor dan tuan-tuan dan puan-puan, kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, pimpinan mengurus tadbir secara berhemah, kompeten, sampai hari ini sudah 4 tahun setengah. Kawan-kawan di Terengganu ni, saya nak beritahu, sudah 4 tahun setengah air percuma untuk rakyat seluruh negeri Selangor masih kita teruskan, tak ada bankrupt pun, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukti dia. Dan malam ini saya sampai ke sini, Setiuk ni, Jabi, nak tanya sahabat handai, adik kakak di Setiuk, di Terengganu ini. Terengganu ini orang kata negeri kaya raya. Selangor minyak ilat, gas ilat. Saya dah cari di Pantai Sekincan, cari 10 tahun tak dapat. Minyak tak ada. Terengganu ada minyak, ada gas. Saya lepas di Pakar, di Ketih, wah, exhaust pipe berbatang-batang, susun diri di situ. Saya pun cukup terasa kenapa Selangor tak ada minyak. Tapi yang saya maklum di Terengganu, negeri kaya, hasil mahsul banyak. Tapi saya nak tanya malam ini, jawab dengan ikhlas, Kerajaan Barisan Nasional Negeri Terengganu, Ahmad Said, ada dibagi air percuma 20 meter padu? Ada? Oi, Pak Saudara. Oi, budget negeri Terengganu lebih besar daripada negeri Selangor. Kalau tak silap saya, 1,2 bilion. Selangor baru 1,6. Tuan-tuan, 2 bilion. Mana air percuma? Kamu dapat air apa yang percuma? Air hujan. Masya Allah, air hujan. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh yang demikian, tuan-tuan, pilihan raya akan datang, usah kita ulangi kesilapan kita. Kali ini
round ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita sepakat, Melayu, Cina, India, orang asal di sini, ayo kali ini mesti tumbangkan UMNO bagi Pakatan Rakyat 5 tahun. Boleh? Kalau boleh, saya yakinlah, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya katakan air percuma di Selangor tapi Terengganu tak ada. Itu satu. Yang kedua, soal air di negeri Selangor, apabila kita bagi air percuma, tak bankrupt. Pada masa yang sama, kita lawan tak bagi dia naik tarif air. Kalau zaman Barisan Nasional, back kiri back kanan habis. Maksud back kiri back kanan tahu tak? Melepuh kene melepuh kono, kape into fulus, diam macam lembu kenyang, tak boleh nak bela rakyat. Ini yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, oleh kerana Selangor di bawah Pakatan Rakyat, kita bagi air percuma, bagi hairan kematian 2,500, macam-macam lagi kita bagi. Sepatutnya reserve negeri Selangor jatuh, sebab kebajikan untuk rakyat bertambah dalam 4 tahun setengah ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, keadaan sebalik berlaku kerana kita bersih, tak rasuah, amanah, urus takbir, hasil masuk dengan baik, hasil negeri untuk rakyat. Hel toyo, zaman hel toyo, UMNO tinggalkan reserve kepada kita berapa? Piro? Pinten 600 juta mereka tinggalkan. Sekarang reserve negeri Selangor 4,5 tahun di bawah Pakatan Rakyat Tan Sri Khalid Ibrahim, tuan-tuan tahu berapa? 2,2 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. 4 tahun setengah saja. Terengganu berapa? Ayo ile ah. Yenna di. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan cuba renung, nilai sendiri keupayaan negeri Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Maka dengan itu mereka tahu untuk merosakkan imej Pakatan Rakyat, tiada lain, tiada apa yang mereka boleh buat, cuma satu, yaitu cuba berpakat dengan Syabas, wujudkan satu suasana kononnya air tak ada di negeri Selangor. Dan sekarang ini, baru-baru ini, jahatnya UMNO, MCA mau cari angpau. MCA itu mau cari angpau bersama gerakan yang tak bergerak, MIC yang sudah mau mereka bayar upah pelakon-pelakon pergi ke mana? Petaling Jaya, di sebuah flat, bagi seorang 50 rial. Seorang 50 rial, angkat Bali tong isi air. Kononnya Selangor susah air tak ada. Ini dia nak buat satu gambaran Selangor tani ilek. Nasib baik manusia bisa merancang, yang menentukan Tuhan Maha Kuasa. Gelak-geri perancangan jahat mereka, rakyat beritahu dan kita sempat ambil gambar, terbongkar kerja jahat mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum dia sempat keluarkan berita ini, filem ini, iklan ini, kita dah tahu mereka berlakon di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Ini jahatnya mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Syabas ini satu syarikat yang tidak berkemampuan, kedudukan kewangannya sudah kritikal, sudah mausi. Berapa hutang Syabas? Syabas menanggung hutang 6,4 bilion. Sekarang dia pinjam duit dengan bank, bank kata no way. Kalau you nak bank nak dapatkan duit boleh, interest tinggi daripada orang lain, sebab kamu sudah tidak berkemampuan untuk bayar hutang. Ini Syabas. Kalau syarikat diurus tapi dengan teruk, tak boleh untung, tidak memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat, sewajarnya CEO dan
lembaga pengarah kena letak jawatan, betul ke tidak? Tapi yang Malaysia ini dia cukup pelik. Di bawah UMNO lagi pelik. CEO Tan Sri Rozali Ismail, gaji beliau dalam Syabas 1 tahun 5,1 juta, jatuh 1 bulan 425,000 1 bulan. Saya nak tanya kawan-kawan di Jambi, di Setio, di seluruh Terengganu, siapa ada gaji 425,000? Tolong angkat tangan. Ambon nak bagi hadiah sikit malam ni. Ada? Tak ada. Petani di sini ramai petani. Saya nampak ada bendang tadi saya datang. 425,000. Ini Tan Sri Rozali Ismail. Orang UMNO marah ke saya. Dia kata sekincang ini Cina DAP. Dia dengki dengan orang Melayu. Dia ada hasad dengki. Orang Melayu kaya, dia sakit hati. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya nak nyatakan dengan jelas di sini. Saya tak ada masalah dengan kawan Melayu kalau dia pandai urus niaga, untung berbilion-bilion, saya tak ada masalah. Tetapi dengan cara yang halal, satu. Setuju? Kedua, mesti pandai mengurus syarikat. Ini syarikat konsesi yang melibatkan rakyat, melibatkan air, kegunaan semua kaum di negeri Selangor, mesti diurus tabir dengan baik. Kalau syarikat untung, tak ada masalah air, kamu dah dapat 10 bilion pun saya tak ada masalah. Ini tak ada rendam kesumat, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi UMNO laga-lagakan dengan sentimen apa? Perkauman. Puak UMNO ini asobia saja, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sedih dengan Puak UMNO ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka beritahu di TV, Selangor akan catu air. Catu air ini siapa beritahu? Sebelum umat Islam menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak 1433 Hijril. Dia nak beritahu bahawa bulan puasa ini Selangor terpaksa catu air. Sebab kerajaan negeri berdegil tidak mau membina empangan, bukan empangan, loji Langat 2. Selangor tak nak bina, tak nak beri kerjasama, maka Selangor dalam bulan puasa catu air. Apa maksud catu air? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan dan puan-puan, catu air maknanya hari Isnin, dino Isnin ada air, Selasa tani ilek, Rabu tak ada air, hari Khamis ada air sebab malam Jumaat. Dia bagi air. Hari Sabtu air tak ada, Ahad ada air. Jadi macam tu bergile-gile. Maka apabila berita itu dikeluarkan, rakyat ada yang was-was, khawatir, alah kalau raya ini kita puasa sahur pagi sampai ke petang air tak ada, macam mana ni dah. Mereka runsing, khawatir kenapa macam itu. Tak nak sahur pagi tak ada air, macam mana ya? Tak puasa batal ni. Ini berat ni, saya pun takut dosa besar menyebabkan umat Islam tak boleh puasa. Jadi tuan-tuan, ini kejejahan UMNO. Apabila kita tahu berita ini, Tan Sri dalam mesyuarat ESCO, beliau putuskan bahawa syarikat Syabas di bawah CEO Tan Sri Rozali ini, kita mau pecat Tan Sri Rozali kerana gagal menjalankan tugas. Apabila kita sebut nak pecat, mereka pun kerang kabut, tuan-tuan. Kerang kabut, takut. Akhirnya kabinet di bawah Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri? Najib, satu Malaysia, satu Mongolia. Mereka cepat-cepat tubuhkan satu jawatan kuasa khas isu air di negeri Selangor, diketuai, dipengurusikan oleh Mayudin Yassin bersama Samsing Noh Omar, Peter Chan Fakwe. Itu dia. Apabila mesyuarat pertama mereka, Muhyiddin pengurusikan mesyuarat, akhirnya dia siasat, dia beritahu rakyat melalui TV 3 suku, Selangor buat masa ini tak perlu catu air, tetapi masalah air tetap berlaku. Kenapa hari itu kata catu air? Tiba-tiba kamu pengurusikan mesyuarat air tak perlu catu.
Mananya ini kong kali kong, ini apa sandiwara saja, betul ke tidak? Dia nak timbulkan kemarahan rakyat, nak wujudkan imej gambaran bahawa PAS, DAP, PKR enggak bisa, enggak pinter urus tabir negeri Selangor sampai air bermasalah. Ini kejajahan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka bermati-matian nak bina Loji Langat 2? Malam ini saya nak dedakan di sini. Sebab harga kos pembinaan Loji Langat 2 8.6 bilion. Mereka sudah kau tim dulu, tuan-tuan. Dah bincang dah bagi siapa dah. Apa tujuan bina Langat 2? Tujuannya adalah kekurangan air mentah di negeri Selangor. Tetapi kisah sebaliknya berlaku. Air di empat empangan besar di negeri Selangor, kita hantar pakar-pakar air turun Padang, Siasat, airnya penuh sampai melimpah. Maka tak ada persoalan air mentah kurang. Air mentah ini kita buat Langat 2, nak menyalurkan air dari mana? Daripada Kedau, Pahang, melalui apa? Buat paip menembusi Banjaran Titi Wangsa. Oh, bergulung ganang kena masuk paip sampai ke Selangor, sampai ke situ. Tetapi kalau air mentah tu mencukupi, buat apa kita buat Langat buat masa ini? Sebab satu saja, tuan-tuan, koloni mereka ada masyuk. Faham? Ada masyuk. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, kita sabar. Pakatan Rakyat di negeri Selangor kita diserang, diasap bertubi-tubi. Tetapi dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan, menentang kemungkaran ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita wajib sabar. Betul tidak? Sebab sabar itu sebahagian daripada iman. Kita mesti istiqamah dalam perjuangan, tak ada masalah. Kita jangan belajar setengah pemimpin kita yang tidak istiqamah dalam perjuangan. Saya nak ungkit kisah sedih yang lalu. Saya ada kawan di Selangor, sebelum ini di Perak. Cepat dia. Sebelum ini di Perak, wakil rakyat DAP. Malam ini saya minta maaf lah secara terbuka kepada teman-teman Pakatan Rakyat PAS. Kami DAP ini pun ada masalah dengan kata-kata ini, tuan-tuan. Di Perak kerajaan jatuh sebab muslimat, bukan muslimat, wanita DAP. Dia bukan Islam, wanita DAP. Nama dia Hiyefong, lompat sokong barisan Sina. Kerana apa? Fulus. Kemudian tambah lagi satu, di adun daripada Jelapang. Bukan Jelapang, adun daripada Malim Nawar. Nama dia Kasbenda Singh. Saya susah nak panggil nama dia, nak sebut, kepala pusing sajalah. Dia pun keluar parti sebab fulus. PKR, Osman Zailu, Jamaluddin, Posmen, Zulkifli Nordin, Zaharin, Gopala Kisnan, ramai. Dulu saya cukup bangga dengan PAS. Dulu selalu saya ceramah PAS tetap dengan rekod bersih, tak ada masalah. Tetapi akhir-akhir ini, tuan-tuan, setengah tahun yang lepas, nama baik dicemari oleh seorang insan, tuan-tuan. Insan ini kawan baik saya dulu. Saya tolong kempen. Dia tanding 99 di Sungai Buloh, 11 kincat saya tolong. Siapa dia? Hasan Akidah, yang terpesong akidah. Terpesong akidah, tuan-tuan. Sekarang dia mengketuai sebuah NGO beras. Nama dia Jati, tuan-tuan. Jati. Saya dimaklumkan oleh syarikat Jati sejak satu tahun yang lalu, penjualan beras Jelama Jati jatuh 30%. Jatuh 30% kerana apa? Kerana disyaki, bukan kerana beras yang tak sedap. Bukan.
Kerana disyaki ada kena-mengena dengan seorang yang gunakan jati. Aduh, payah betul tuan-tuan. Di Sekincan dia serupa juga dengan Jabi, ada bendang betul. Sekincan Jelabang Padi bendang. Di Sekincan kalau beras yang kualiti elok, kandungan hancur dia 5%. Itu yang elok 5% kandungan hancur. Di Sekincan kalau kualiti yang kurang sikit, second class, kandungan hancur 15%. Tetapi sekarang di pasaran ada satu jati, kandungan hancur dia 100% hancur. Nah, ini jati akidah tuan-tuan, asal akidah. Kenapa dia marah? Dia nak jadi menteri besar. Dia beritahu saya 2-3 kali tuan-tuan. Dia kata MB kita orang baru, dia lama, sepatu dia tuan-tuan. Saya nak bagi satu pantun malam ni lah untuk orang macam ini. Mangan tapai sekau ubi. Ini pantun Jawa. Makan tapai dari ubi, mangan tapai sekau ubi. Beras pulut kon gawe inti, beras pulut untuk buat inti. Kempunan tenan ada jadi MB, kempunan sangat ada jadi MB. Tapi saiki jadi ketua jati. Sekarang dah jadi ketua jati pula tuan-tuan. Dan orang macam ni tuan-tuan, kita sabar. Sebab dalam proses menegakkan keadilan, perjuangan kita menuju ke Putrajaya ini tuan-tuan, ada anasir-anasir parasit tu ada. DAP ada, PKR ramai, PAS ada 1-2. Tuan-tuan dan puan-puan, orang macam ni biar dia pergi. Orang yang tidak istiqamah dalam perjuangan, mengkhianati perjuangan rakyat. Betul? Saya bagi lagi satu pantun untuk orang seperti ini. Wong melompat mengkhianat parti, orang melompat khianat parti. Orang amanah karo pengundi, tidak amanah kepada pengundi. Asyik dalam dunia pun wong wis benci, asyik kat dunia wong dah benci. Dan akhirat esok neraka kentene. Di akhirat besok neraka lah yang menanti orang macam ni tuan-tuan. Biar dia pergi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kita perlu terus tidak berganjak, istiqamah pada perjuangan, boleh? Dan saya nak sentuh isu satu lagi tentang budaya politik mutakhir ini, di mana kita nampak politik kita semakin cegaru. Kalau politik yang sihat, kita berhujah dengan fakta, betul? Dengan fakta, bukan dengan auta. Berhujah dengan fakta dan berdebat. Ini politik yang sihat zaman moden, globalisasi. Tetapi akhir-akhir ini UMNO hilang arah tujuan, UMNO hilang pedoman. Mereka tak ada modal politik untuk serang kita. Lawan soal, bicara soal rasuah, mereka rasuah lembu wahid. Bicara soal ketelusan, mereka langsung tak telus. Ketirisan, kebocoran sini sana tuan-tuan, betul? Maka mereka enggak bisa berhujah dengan kita. Akhirnya apa mereka buat? Mereka kembali ke zaman jahiliah, iaitu zaman batu. Kenapa saya kata begitu? Kalau zaman batu maksudnya orang itu enggak ada tamadun, tak ada tamadun. Kita ceramah di sini, dia berceramah tepi. Kemudian kalau kita ceramah, orang ramai, dia tak ada orang, dia balik batu. Belum cukup dengan batunya, baling telur busuk. Belum cukup dengan telur busuk, baling botol mineral water. Dan sekarang keganasan mereka, samsing mereka, gangster mereka makin memuncak. Sekarang jelajah bas Dato' Seri Anwar Ibrahim sampai ke Kelantan, ke Melaka, mereka simbacan merah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa mereka lakukan kerja macam itu? Upah pemuda UMNO nging 30 riyal. Lepas tu simbacan, maki hamun, itu kerja dia. Sekarang UMNO bukan saja takut dengan kebangkitan rakyat, takut dengan manusia. UMNO bas jelajah rakyat, bas pun dia takut. Sebab tulis simbacan. Sekarang dia sibuk dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dia kata Dato' Seri Anwar bersama Mas Abu, teman-teman, seluruhnya teman-teman, walau apapun
pergi ke Sabah, teman bersama Anwar naik kapal terbang jet pribadi, betul? Ada tokoh korporat yang simpati dengan kita sekarang, tuan-tuan. Tokoh korporat yang dulu ramai condong kepada UMNO, Barisan Nasional, sekarang mereka dah dapat hidayah. Mereka nampak Pakatan Rakyat betul-betul berjuang untuk rakyat. Mereka dah senyap-senyap, mereka tolong bagi dana dan sebagainya. Sekarang mereka nampak momentum semakin kuat, mereka tidak senyap-senyap, terang-terang. Bukan bagi kereta, bukan bagi bas, sekarang dia bagi kapal terbang. Kapal terbang bagi kepada Anwar untuk pakai. Pemimpin kita pergi ke Sabah untuk jimat masa nak lawan UMNO supaya cepat hancur, tuan-tuan. Setuju? Maka UMNO marah. Kenapa tokoh korporat ini boleh bagi duit? Kenapa tokoh korporat ini tak setia bersama aku? Kenapa bantu Pakatan Rakyat? UMNO dalam gelisah, sebersalah, tak tentu arah. Maka dengan itu UMNO marah, upah Samseng baling batu. Tapi kali ini nak baling bas boleh dapat, SIM bacat boleh kena bas. Tapi kali ini ada Dato' Seri Anwar pakai kapal terbang, dia terbang tinggi di langit. Pemuda UMNO yang RM30 itu nak baling batu, telur busuk tak kena. Maka mereka marahlah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa UMNO sampai demikian? Kenapa MCA bersama puak mereka sampai sedemikian? Ini umpama, ini hari raya korban mau sampai, betul? Hari raya Aidil Adha, raya korban mau sampai. Umat Islam akan sambut nak korban. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, kalau lembu apabila tiba hari raya Aidil Adha, orang Islam akan sembelih lembu korban, betul? Apabila lembu itu tahu 3-4 hari lagi akan disembelih untuk korban, ikat di pokok pun digamuk sampai pokok nak tumbang, betul tidak? Sebab mereka tahu akan dikorbankan. Begitu juga dengan UMNO Barisan Nasional. Mereka sekarang hilang, tak tentu arah, mengamuk sini sana. Sebab apa? Sebab dia tahu PRU akan datang. Kalau tak hari ini, hari esok. Kalau tak minggu ini, minggu depan. Kalau tak bulan ini, bulan depan. Kalau tak tahun ini, tahun depan. Rakyat akan bangkit kali ini. Melayu, Cina, India, Karazan, Rusun, orang asal, mereka akan kalahkan UMNO, akan sembelih UMNO, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini. Maka mereka tahu, jadi pelangai dia lebih kurang lah macam tu, tuan-tuan. Wong Jawa ngomong sami maun, podo-podo lah. Malam ini saya nak bagi tahu depan kawan-kawan Terengganu yang ramai ini. Ayo wahai Najib, kembalilah kita ke landasan yang asal. Kita praktiskan politik yang sihat. Jangan kita gunakan RM30 pemuda Samseng, jangan. Baling batu tak payah, ini zaman batu, memalukan. Malu agama, bangsa dan negara. Kita kembali ke landasan asal, berpolitik cara berhujah, berdebat macam Presiden Amerika, sebab Obama bersama timbalan pencabarnya semalam adakan siaran langsung berdebat, betul? Itulah baru orang zaman moden dong. Begitu juga bagaimana dengan Presiden PAS yang berhormat Salihuddin Ayub berdebat dengan siapa? Dato' Saifuddin Abdullah, ahli majlis tertinggi UMNO, merangkap timbalan Menteri Pengajian Tinggi, ahli parlimen Temelung, ikan patin tempoyak. Mereka berdebat secara langsung melalui TV Sinar Harian. Itulah biar rakyat yang menilai, rakyat hakim negara. Betul, salah, menang, kalah, enggak apa-apa dong. Yang penting rakyat bisa dapat maklumat dan rakyat bisa nilai sendiri. Ini politik sehat. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin, dengan Rafizi Ramli, PKR dengan UMNO. Begitu juga dengan Setiausaha Agong DAP, Ding Puan Ing, dengan siapa? Chua Soleh. Presiden mau cari angpau, 2 kali mereka berdebat. Begitulah caranya, tuan-tuan. Baru-baru ini, saya nak cerita ini betul. Baru-baru ini, sebulan yang lalu, saya balik ceramah daripada Melaka.
singgah di Shah Alam isi minyak habis pukul 1 pagi, 1:30 pagi subuh. Apabila saya isi minyak, sebab minyak tak ada, tak boleh jalan, kemudian ada kawan PAS datang, kawan bawa kereta lepas, dia pergi isi minyak, 3 orang. Dia nampak saya, nama tak jumpa. Ya Muhammad, apa saya sampai pagi belum balik? Saya kata lepas ceramah Melaka, ceramah PAS, sekarang minyak habis, isi minyak lah. Alah, jadi susah jadi wakil rakyat Pakatan. Betul lah, kami tak ada TV, radio pun tak ada. Kita macam meniaga radio malam, multi level marketing. Dia kata tak apa, sabar. Lepas isi minyak kita minum dulu di restoran Mama 24 jam di Shah Alam. Shah Alam ni banyak restoran Mama, Shah Alam ya. Saya kata okey lah, kawan lama. Masuk kedai Mama, duduk. Seketika aneh yang tulis ambil order datang. Aneh nama saya, aneh. Ya nak tadi. Apa mau minum? Saya kata teh tarik una. Teh tarik 1. Apa mau makan? Roti sardin 1. Roti sardin. Kemudian dia tanya kawan Melayu saya, apa you mau minum? Milo kosong 1. Apa you mau makan? Roti nan 1. Tahu tak roti nan yang tampal kat tepi-tepi itu? Roti nan 1. Tanya seorang lagi, apa you mau minum? Nescafe 1. Makan? Bagi saya roti pelanta 1. Okey. Seorang lagi tak nak jawab, pingga-pingga isap rokok. Anak itu tanya, apa you mau minum? Holik 1. Apa lu mau makan? Dia tanya aneh, you apa ada jual? Apa roti ada? Aneh kata, you tengok, kita main menu dah di atas gantung. Kita ada roti nan, roti sardin, roti pelanta, roti pisang, roti tisu, macam-macam ada. Apa you mau? Kawan saya pun tak nak jawab, macam tu, mingkem. Kemudian aneh itu, cepatlah, apa you mau minum? Makan. Saya mau itu roti Najib 1. Roti Najib 1. Aneh kata, oi, saya kira kedai banyak ada roti, kalau roti Najib tak ada lah. Kawan Melayu saya marah, ada, tak ada. Aneh kata tak ada. Melayu ketukar, ada. Dia kata tak ada. Bertengkar di situ tuan. Kemudian kawan Melayu saya jawab, ada. Itu roti Najib, itu roti talak telur punya lah, roti kosong, roti talak telur. Sebab Najib tak ada berani berdebat dengan Anwar, telur tak ada lah. Saya mau roti kosong, roti Najib 1. Tuan-tuan dan perempuan, besok pagi minum di Jabi, di Terengganu, pesan roti Najib 1. Sebab telur tak ada, Najib telur tak ada. Ayo yang nadi, ayo telur tak ada. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak rakyat kita sindir pemimpin kita yang tidak mempunyai kewibawaan, tak berani, pengejut nombor wahid, bentangkan bajet. Waktu dia bentangkan bajet, betul, bentangkan bajet, dia hantam Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan perempuan, kali ini saya berada di Kedah waktu pembentangan bajet. Saya cepat-cepat masuk hotel sebab malam nak ceramah di Kedah, di EP ada 1000 lebih orang. Petang itu saya cepat-cepat masuk hotel, saya nak tengok, nak saksikan sendiri, mata sendiri, walaupun mata kecil, tak apa, tak berapa besar. Saya nak tengok sendiri. Kali ini bajet cukup penting. Sebab apa? Saya mau saksi, saya mau jadi saksi. Kerana bajet 2013 ini adalah bajet belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, yang terakhir daripada Barisan Nasional. InsyaAllah dan raya akan datang bentangan bajet Dato' Sri Anwar Ibrahim dari Pakatan Rakyat. Boleh? Maka dengan itu cukup penting hari itu, hari ini dalam sejarah. Saya mau tengok bagaimana Perdana Menteri zaman yang terakhir, yang tinggal nyawa-nyawa ikan dalam politiknya, beliau akan jadi ketua pembangkang. Tuan-tuan, apabila saya nampak dia masuk dalam otak saya, sudah ingat, ini ketua pembangkang akan datang, ketua pembangkang akan datang. Nawa itu kuat, nawa itu betul. Apabila dia muncul saja, pakai baju hijau, Masya Allah, confirm lah tuan-tuan, nawa itu kita dapat tuan-tuan. Dia dah setuju, hijau menuju ke Putrajaya. Setuju?
Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, kita biarkan. Dia nak bagi gula-gula 500 rial lagi tuan-tuan. 500. Orang di Jambi ni bulan 1 dia nak bagi lagi. Tuan-tuan, pakat-pakat pergi ambil. Jangan tak ambil. Boleh? Sebab itu duit kita, duit kerajaan. Kita bayar cukai, kita makan, minum semua kena cukai. Duit kita. Kalau itu duit Najib dengan Rosmah, jangan ambil. Sebab belum tentu halal. Kita was-was. Kalau orang Islam was-was, jangan ambil. Tapi ini BRIM kedua, ini duit rakyat, confirm boleh ambil. Tonton ambil 500. Ingat pesanan saya, sekincan DAP. Ingat, 8,500 bagi 300 kepada isteri yang tersayang untuk beli barang rapuh, tak apa. Lagi 200, 100 boleh belanja beli rokok, roti Najib dan sebagainya, tak apalah. Yang 100 lagi simpan. Apabila pakan mari program himpunan rakyat PAS ganti UMNO di Terengganu, dema 20 rial, 30 rial, 50 lagi simpan. Pilihan raya sampai, tolong pasang poster, naikkan bendera PAS Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Oh, kalau boleh saya lega lah tuan-tuan. Akhir sekali, oleh kerana masa mencemurui saya, Abang Man di belakang tuan-tuan, saya nak bongkarkan satu isu. Isu apa? Di Selangor kita ada pemimpin di kanan saya. Pemimpin di kanan saya, siapa dia? Nama dia Hel Toyo. Kenapa ramai orang tanya saya, kenapa kali ini orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, kali ini mereka sepakat bangkit nak sokong Pakatan Rakyat? Orang Cina dulu tahun 99, tuan-tuan dan puan-puan, 95, 99, kalau nak sokong bulan purnama, saya nak duduk dengan Abang Mas Abu, duduk sama DAP dengan PAS, Taubat Lahum, tak boleh. Tak boleh. Takut. Sebab kita takut MCA cocok, MCA cocok, UMNO tukang cocok. Dia kata, oh, dia nak takut-takutkan orang Cina. Kalau kita sokong PAS, nanti tangannya diketok, endasnya diketok, sikitnya diketok, kapek ketok endah, semua kena potong habis tuan-tuan. Cina takut. Orang Cina sampai macam ni, gigir, menggigir aku, gigir sampai ke situ tuan-tuan. Tapi sekarang tuan-tuan, dulu boleh tipu, sekarang zaman internet, orang ada iPhone, BlackBerry dan sebagainya, ada iPad, maklumat tersebar luas. Mereka boleh nampak, hitung sendiri. Orang Cina sekarang tengok bagaimana perwatakan pemimpin PAS, Tok Guru Ning Aziz, Musyidul Am kita, Menteri Besar Kelantan 23 tahun, bersih amanah, tak ada kes rasuah, duduk rumah kampung, ya, seorang yang cukup mesra rakyat. Dan juga orang Cina akan bezakan, bandingkan dengan siapa, bagaimana pemimpin Barisan Nasional, seperti siapa di Selangor, Hel Toyo, 8 tahun menteri besar, sapu bala, sapu pasir, sapu kontrak, sapu saham, lembu pun sapu tuan-tuan, kayakan kroni, 8 tahun menteri besar. Saya bongkarkan dia di Shah Alam, ada satu maligai istana di Shah Alam, rumah banglo Hel Toyo, istana Hel Toyo, tanah 1 ekar lebih, 52.221 kaki persegi. Harga pasaran di Shah Alam 1 kaki persegi RM100, 52.000, maknanya 5 juta. Harga tanah 5 juta. 8 tahun menteri besar, bina rumah, ada kolam renang, lampu daripada Kanada, Vancouver, landscapingnya, ala balinya, saya kira waktu itu, saya kira secara lambang 24 juta tuan-tuan. Ini Hel Toyo 8 tahun, Doktor Gigi 8 tahun boleh beli. Tuan-tuan fikirkan, apabila Hel Toyo diangkat sebagai menteri besar,
Beliau tidak boleh sabit dalam mana-mana perniagaan, termasuk cabut gigi tak boleh. Jadi duit yang dia masuk, duit daripada kerajaan, allowance, GLC dan sebagainya, betul? Saya dah kira, tanya Menteri Besar kita, saya tanya berapa gaji Menteri Besar Selangor dengan allowance-nya, GLC dan sebagainya. Tan Sri Khalil beritahu saya 48,000. 48,000. Saya bagi tambah 2,000 bonus 50,000 supaya kita senang nak kira-kira sikit. CV-nya macam ni tuan-tuan. Heltoyo 8 tahun Menteri Besar. Kalau 1 tahun 1 bulan 50,000 gaji Heltoyo. 12 bulan berapa gaji 1 tahun? 12 kali 5 600,000 1 tahun. Itu yang bersih, yang halal. Orang Islam pentingkan halal dan haram, betul? Masuk kiri kanan jangan kiri dulu. Okey. 6 tahun, 8 tahun Menteri Besar kali 600,000 1 tahun. Berapa jumlah kawan-kawan di Jambi? 4.8 juta. Bagaimana beliau mampu memiliki maligai Istana Heltoyo yang nilainya hampir 24 juta? Tuan-tuan, minta JKKK UMNO, Ketua Bahagian UMNO, cawangan UMNO di Jambi, tolong jawab. Mana curi duit fulus itu? Woi rakyat, sapu. Oleh yang demikian saya minta SPRM siasat Heltoyo. Tapi siasat Heltoyo tuan-tuan, dia lambat macam kura-kura. Macam kura-kura. Sebab dia siasat barisan Cina lambat macam kura-kura. Kalau siasat Pakatan Rakyat, malam itu dia ambil. Contoh siapa? Teo Bing Hok. Bantan Setiausaha Politik Exco Negeri Selangor, Teo Bing Hok. 2,400 beli apa? Bendera Jalur Gemilang. 2,400. Belum tentu salah sebagai saksi. Malam itu dia bawa oleh SPRM 5 orang. Malam itu tak balik tuan-tuan. Tak balik. Orang mulai tak balik. Esoknya tengah hari tiba-tiba mati di tingkat 5, jatuh lagi pada tingkat 14. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siasat Pakatan Rakyat malam itu dia bertindak. Siasat Heltoyo tunggu 1 tahun 5 bulan baru dihadap ke mahkamah Heltoyo ini, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, dan juga istana dan tanah Heltoyo ini dilucut hak oleh kepada kerajaan. Tapi kawan-kawan saya di Sekinchan, di Sabah Benam, orang Jawa, dia takon, Yang Muhammad kepiye lah Heltoyo iki kok kain 1 tahun wae. Dia tanya kenapa Heltoyo ini sapu 24 juta bagi 1 tahun saja. Dia kata kawan-kawan di Ulu Langat yang curi seluar jen 2 helai penjara 2 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Ini toyol 24 juta 1 tahun. Ini undang-undang apa dong? The law of the jungle, undang-undang hutan, betul? Tapi tak apa, Heltoyo marah dengan saya, dia saman saya 10 juta. Sekarang di mahkamah kes itu ditangguhkan. Dia kata Sekinchan fitnah, tapi dia sudah kena tuan-tuan 10 juta. Saya bagi tahu Heltoyo, kalau gunakan saluran mahkamah untuk tutup mulut saya daripada terus membongkarkan kepincangan rasuah pemimpin UMNO, saya bagi tahu kamu silap. Saya tidak akan berganja, lawan tetap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau takut dilanda ombak, jangan menghuni di tepi pantai. Saya kena saman 10 juta tak apa. Kalau besok wang guaman tak cukup, saya mau datang ke Jambi, minta tuan-tuan dan puan-puan 1 wang bagi 10 ringgit, boleh? Terima kasih tuan-tuan. Ini perjuangan bersama rakyat, manis ya di situ tuan-tuan, nikmatnya di situ. Jadi itu soal Heltoyo. Bagaimana seorang lagi di Tanjung Karang baru-baru ini saya bongkarkan bersama timbalan naib yang di-Petua PAS Tanjung Karang, Saudara Mislan, ahli majlis kita di Tanjung Karang. Kita cari dokumen dapat UMNO bahagian Tanjung Karang, UMNO bahagian Tanjung Karang zaman Heltoyo mereka mohon tanah, gunakan nama siapa? UMNO bahagian Tanjung Karang. Mohon tanah mana? Tanah di Pekan Tanjung Karang. Berapa besar? 47,000 kaki persegi. Tanah apa? Tanah bangunan buat kedai, tanah komersial.
di Pekan Tanjung Karang. Sekarang tanah itu tanah apa? Status terkini tanah tersebut adalah Barai Raya. Barai Raya tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kalau senang besok saya bawa rombongan pergi ke Tanjung Karang, tengok Barai Raya. Barai Raya UMNO minta, mohon, dan oleh kerana UMNO Tanjung Karang mohon dengan kerajaan Heltoyo UMNO mohon kepada UMNO, yang pertimbangkan UMNO dan luluskan kepada UMNO. Akhirnya diluluskan kepada UMNO Tanjung Karang. Berapa premium? 1,1 juta. UMNO Tanjung Karang kata duit tak ada, kasih elek. Maka dia buat rayuan pengurangan premium. Oleh kerana UMNO mohon rayu kepada UMNO, yang luluskan UMNO, akhirnya diluluskan. Berapa premium sebenar yang dibayar? 47,000. Jatuh satu kaki persegi RM1, warna walik RM1. Saya nak tanya rakyat di Jambi ini, adakah kerajaan Terengganu bagi tanah perindustrian, apa tanah bangunan, tanah komersial satu kaki RM1? Ada? Ile peci, tak ada. Rakyat tak dapat, UMNO sapu. Itu satu. Yang kedua, tanah di Tanjung Karang juga. Di mana? Di Sungai Kajang. UMNO bahagian Tanjung Karang yang mohon. Berapa ekar? 3 ekar kali ini. Harga pasaran berapa? Menurut dokumen yang ada dalam tangan Jabatan Penilaian, nilai pada ketiga itu 3,3 juta. 3 ekar tu. Okey. UMNO mohon dengan UMNO, luluskan UMNO. Akhirnya lulus. Premium berapa? Jutaan ringgit. UMNO tak ada duit. Kemudian UMNO rayu kepada UMNO dan luluskan kepada UMNO. Premium dia berapa sekarang? Yang terbaru, premium dia 130,000. 3 ekar. UMNO jelaskan 130,000 itu UMNO boleh lepas tangan kepada toke 3,3 juta. Nampak tak? Tanah rakyat dianugerahkan kepada UMNO, kepentingan UMNO dengan begitu rupa. Bagaimana dengan rakyat yang dapat tanah? Di negeri Selangor, rakyat nak dapat tanah susah. Sekangkang kera pun susah, tuan-tuan dan puan, zaman Hetoyo. Ini yang berlaku. Tapi pemimpin UMNO, parti UMNO dapat tanah. Belum cukup dengan itu. Satu lagi tuan-tuan. Orang ini pemimpin hebat di negeri Selangor. Kononnya orang inilah tuan-tuan masuk permohonan minta tanah, mohon tanah kepada kerajaan UMNO. Berapa dia dapat? Oleh kerana UMNO minta kepada UMNO, mohon lulus kepada UMNO, pemimpin UMNO. Berapa? 1 ekar? No. 2 ekar? Bukan. 5 ekar? Bukan. 10 ekar? Bukan. Berapa? 20? Bukan. Berapa? 30 ekar. Berapa premium dia bayar? RM9,760 premium. 30 ekar. Malam ini saya umumkan, saya nak bagi tanah kerajaan negeri Terengganu kepada sekian-sekian. Sipulan-sipulan. 30 ekar. RM9,760. Tuan-tuan sanggup bayar? Sanggup. Murah harga runtuh. Siapa orang ini? Dalam carian rasmi, dalam geran, orang ini namanya Noh bin Haji Omar. Polis ada malam ini, SB tolong catat. Noh bin Haji Omar, Menteri Somsing Noh Omar. Nampak tak? Pemimpin UMNO dapat tanah, minta tanah 30 ekar. Oi, saya nak tanya kawan-kawan JKKKK, Ketua Cawangan yang pasang bendera untuk UMNO, pajak bendera panjang pokok jatuh. Berapa kamu dapat tanah? Kawan-kawan UMNO tak dapat. UMNO kononnya membela rakyat. Rakyat dilahulukan, tapi hakikatnya Noh Omar dilahulukan. Orang ini diwawarkan bakal siapa? Berpotensi untuk jadi menteri besar negeri Selangor. Belum jadi menteri besar, sapu 30 ekar. Kalau jadi menteri besar, musibah lah untuk negeri Selangor, tuan-tuan. Setuju? 3,000 pun habis. Ini pemimpin, wajah sebenar pemimpin UMNO. Tak amanah, pecah amanah. Belum cukup dengan itu, dalam geran tersebut ada kebit.
Kabel itu saya cari, saya masuk pejabat tanah, saya cari dokumen, akhirnya saya ketemu dalam kabel tanah 30 ekar No Oma ini. Beliau ada akuan berkanun sumpah oleh seorang toke Cina, nama dia Pristine Agrofood Sendirian Berhad, nama dia Cupatek di Sekincan. Kebetulan toke ini saya kenal, Cupatek orang kuat MCA, mau cari angpau. Dalam akuan sumpah itu tulis berkanun, tanah No Oma ini usaha sama dengan syarikat Pristine Agrofood. Buat apa? Kenakan udang. Kena udang. Kita suruh dia jadi menteri pertanian, dia nak jadi menteri udang. Apabila saya cabar No Oma di Surakaba, saya kata, No Oma, kamu sebagai menteri pertanian, kamu terlibat dalam ternakan udang, rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, berjanggahan, kepentingan. No Oma melenting, dia marah saya bodoh macam-macam. Sekincan bodoh lah, nasaman saya 10 juta, tuan-tuan. Tak apa, tapi saya nak bagi tahu. Apabila No Oma jawab di sebuah khabar, dia kata, saya sebagai menteri pertanian, saya nak belajar bagaimana merasai sebagai penternak udang, tak boleh ke? Itu jawapan pertama. Kemudian No Oma jawab lagi, Sekincan ini sibuk fitnah saya. Kalau saya bagi contoh, kalau menteri perumahan, takkan tak boleh beri rumah? Menteri perumahan tak boleh beri rumah kah? Dia tanya. Saya jawab balik, jawab balas di surat khabar di Malaysia Kini dan sebagainya. Saya bagi tahu No Oma, menteri perumahan boleh beli rumah, tetapi menteri perumahan tidak boleh terlibat sebagai pemaju banner rumah. Betul? Sebab bercanggah dengan portfolio yang dia pegang. Ini rasuah, konflik of interest. Sama juga dengan No Oma, Menteri Samsing, Menteri Pertanian. Kamu boleh beri udang, kamu boleh makan udang termasuk dengan otaknya, tetapi kamu tidak boleh terlibat dalam ternakan industri ternakan udang ini. Kalau kamu terlibat, maknanya kamu salah guna kuasa, seleweng, konflik of interest, bercanggah kepentingan, ini rasuah. Setuju? Maka dengan itu saya akan ekori No Oma ini sampai ke lubang cacing. Saya akan buat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Ini lagi ada satu minit masa kecederaan, 1 minit masa kecederaan. Kerana nampak kawan-kawan di Jambi ini seronok sikit, tuan-tuan. Sebab kita nak pergi ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam masa terdekat saya akan dedahkan satu skandal baru. Skandal satu pemimpin. Pemimpin ini UMNO, dan pemimpin ini dia kononnya jaga petani, jaga nelayan, tapi hakikatnya dialah yang menyebabkan petani hidup dalam keadaan sengsara. Siapa dia? Samsing No Oma. Kawan-kawan petani di Jambi, di Ketara tadi saya nampak ramai pesawah-pesawah. Setahun di Malaysia kita ada 80,000 benih padi diproses untuk dijual, diberi dan dijual kepada petani-petani sebagai benih. Kerajaan memperuntukkan ratusan juta untuk benih padi ini melalui kota benih padi, dan kerajaan bagi 1 tan berapa? RM1,035 bagi kepada loji yang punya kilang loji pemprosesan benih padi. Siapa yang punya 1 tan dia beli, dia proses, dia jual kepada petani. Kerajaan akan bayar subsidi RM1,035. Dalam proses ini tuan-tuan ada berlaku sesuatu yang tidak kena. No Oma saya surat cabar dalam Dewan Negeri 1 tahun yang lepas. Beliau menganugerahkan dalam tender bagi 2 syarikat. Ada banyak syarikat, tapi dia bagi 2 syarikat kronik. Dengan berapa? Satu syarikat Seri Mebuk. Di mana? Di Kedah. 22,000 kota subsidi. Satu di Sekincan, Parilapan, Haji Mano bin Abdul Hamid. Haji Mano bin Abdul Hamid, 20,000 tan benih padi kota.
Dua syarikat ini sudah lebih daripada separuh, 42.000. Jumlah keseluruhan satu tahun 80.000, tapi dua syarikat ini 42.000. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang petani di utara kadang-kadang menghadapi benih kualiti yang tak berkualiti. Tanam padi angin banyak, hasil jatuh. Kerana apa? Kerana mereka tidak punya kemampuan untuk proses padi, benih padi itu, dan mereka cincai-cincai buat, akhirnya petani yang jadi sengsara. Ini yang berlaku. Dan dalam konteks ini, syarikat Seri Mebok didapati pengarah dia siapa? Dato' Rais, bukan Rais Yatim, Dato' Rais bekas SO Negeri 9 UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana duit rakyat subsidi ini telah disalahguna, diperkayakan kepada kroni dan petani jadi bangsa. Kerana apa? Kerana kualiti benih padi yang tidak berkualiti. Saya ada dokumen dalam tangan bagaimana tender itu dilakukan, bagaimana ulasan teknikal itu tidak lulus, tetapi juga dibelikan kepada syarikat-syarikat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa terdekat kita akan nyah no omah ini. Setuju? Maka akhir sekali saya minta kawan-kawan di Jabi ini, ayo kita gemblingkan tenaga. Kali ini kita kerja sebagai satu pasukan, satu keluarga besar. Jangan kira kawasan ini siapa tanding, DAP ke, PKR ke, PAS. Wajib kita tolong menangkan calon Pakatan Rakyat. Boleh? Akhir sekali saya berharap dengan doa dan sokongan, dukungan tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam kuatkan doa, ya, sampaian hajat, munajat, kalau boleh rajin bangun subuh, ya, selawat, qiyamulai, doakan dengan ini Pakatan Rakyat menang dan Putrajaya UMNO akan tewas. Boleh atau boleh? Sekian saja, terima kasih, kesuwun, nantri, wanakam, sie-sie, belilaan.